Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya diikim. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara apabila terdapat pada diri seseorang, ia merasai kemanisan iman. Siapa yang cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya lebih daripada cintanya kepada yang lain. Siapa yang cintanya kepada orang lain hanya kerana Allah dan bukan kerana suatu tujuan duniawi, dan ia membenci kembali kepada kekufuran selepas Allah menyelamatkannya daripada kekufuran, sebagaimana bencinya akan dicampakkan ke dalam api. Riwayat Muslim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 لا حول ولا Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izin Ya Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izin Ya Allah yang maha tinggi lagi maha agung. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Apa cerita warna pagi Dengarkan. Salah satu daripada peruntukan baru yang kita perkenalkan dalam Rombakan ni adalah peruntukan berkenaan penyalahgunaan agama dalam iklan, salah satunya. Dan benda ni telah dibangkitkan sebab kita dapat saranan, kita dapat suggestion juga daripada JAKIM. Sebab memang kita lihat hari tu ada lambakan marketing gimmick dan iklan-iklan yang menyalahgunakan agama. Dan ini adalah salah satu cara untuk mislead the consumers lah. Pengguna mungkin akan salah faham ataupun yang mungkin tidak berapa arif tentang agama akan percaya kepada benda ni. Dan ia juga menyalahgunakan agama yang sepatutnya kita protect kan. So contoh-contoh iklan macam penyalahgunaan logo halal JAKIM. So kita nak dapatkan pensijilan daripada JAKIM untuk halal ni bukan satu proses yang mudah. It's very hard. So bila dapat tu memang benda tu very legit kan. Kita tengok okay halal confirm insyaAllah boleh gunakan tanpa was-was. Tapi ada juga setengah company yang menggunakan logo JAKIM ataupun buat tuntutan, dia claim lah, dia kata ni dapat halal daripada JAKIM, padahal benda tu tak ada kena mengena pun. Ia bukan makanan, bukan apa, macam ada yang kita tengok tilam halal. So bila dia buat pengiklanan tilam halal, lepas tu dia kata satu-satunya tilam halal di Malaysia. So akan timbul was-was dalam pengguna, macam tilam yang aku guna ni haram ke? Itulah. Kan, so jadi benda tu jadi persoalan, benda tu kita jadi curiga. Lepas tu mungkin akan membuat sales lagi banyak pada dia, tapi di atas tuntutan yang tidak betul itu. So that is what we're trying to control jugalah. So salah satu daripada peruntukan baru kita letak adalah jangan salah gunakan agama. Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ampunkanlah aku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Ya Rabbi, izinkanlah aku kembali padamu. Meski mungkin takkan sempurna,
terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Berikanlah aku kesempatan waktu. Aku ingin kembali kepadamu. Ampunkanlah aku, terimalah taubatku. Aku ingin kembali kepadamu. Ampunkanlah aku. Cukuplah bekerja untuk orang lain. Bina empayar niaga anda sendiri. Bagaimana? Dengan menjadi konsultan unit amanah PMB Investment. Anda boleh jana pendapatan tanpa had dan pasif. Nikmati berbagai insentif seperti melancong ke luar negara. Hubungi 03-4145-3909 atau layari pmbinvestment.com.my. PMB Investment, pengurus unit amanah patuh syariah. Pengalaman kami, keyakinan anda. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungai.pusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Lina, perasan tak? Saya tengok sekarang ni kan banyak syarikat mempromosikan produk mereka di media sosial. Mestilah Aisyah. Media sosial ini kan semakin mendapat perhatian sebagai platform penting yang interaktif dan efektif. Oh, patutlah. Sebelum ni, kita hanya bersiaran di Radio IKIM je. Sekarang, Radio IKIM tawarkan untuk bersiaran di Facebook dan YouTube. Menarik sangat tu. Saya tengok pengikut di media sosial IKIM lebih 1 juta. Dah, jom kita telefon sekarang. 012-686-9236 untuk tepas slot. Ikan siakap buah papaya, ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan belengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badli Shah bin Alauddin. Penyelidikan merupakan satu bahagian penting dalam proses pembentukan ilmu pengetahuan baharu. Namun, penyelidikan yang dilakukan tanpa menerapkan nilai-nilai etika menimbulkan banyak isu dan masalah. Apakah perspektif Islam terhadap etika penyelidikan? Siapakah pihak yang berkepentingan dalam ekosistem penyelidikan? Apakah bentuk-bentuk pelanggaran etika yang sering berlaku? Apakah pula etika yang perlu dijaga dalam aktiviti-aktiviti penyelidikan seperti pengumpulan dan analisis data serta penerbitan hasil? Bagaimanakah etika penyelidikan berteraskan Islam dapat dibudayakan? Jika anda seorang penyelidik atau pelajar pasca siswazah dan ingin mendapatkan jawapan kepada soalan-soalan tersebut, daftarkan diri anda untuk Bengkel Islam dan Amalan Penyelidikan Beretika Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM pada 14 hingga 15 Februari 2023. Untuk pendaftaran, hubungi unit program dan latihan 03-6204-6320 atau 322. Layari www.ikim.gov.my untuk keterangan lanjut. Kita tahu kos sara hidup semakin meningkat, tapi pendapatan tetap sama. Takkan nak bergantung kepada gaji sahaja. Orang yang bijak akan melabur untuk peluang menjana pulangan pelaburan. Di PMB Investment, pelaburan minima hanya RM100. Dapatkan rundingan percuma mengenai pelaburan unit amanah patuh syariah. Hubungi 03-4145-3909 atau layari pmbinvestment.com.my. PMB Investment, pengurus unit amanah patuh syariah. Pengalaman kami, keyakinan anda.
berjalan, ada yang sedang berlayar, ada yang juga di angkasa. Ada yang baru belajar, ada tengah temu duga, ada yang bosan dengan kerja. Tak kisah kita di mana, kita mula dengan nama kebesarannya. Oh, Bismillah. Walau sekecil mana kita langkah, walau dunia sering bermasalah, usaha dan doa usahlah lupa. Sebutkanlah Bismillah, sebutkanlah Bismillah. Kota Baru 89.8. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana kita masih lagi diberikan peluang saudara untuk bersiaran dalam segmen destinasi pada petang Isnin ini 16 Januari 2023 bersamaan dengan 23 Jamadil Akhir 1444 Hijriah. Dan insya-Allah saudara, kami akan membawakan sebentar saja lagi secara langsung ke corong radio anda rancangan Raudhah Jiwa bersama tetamu undangan kita iaitu Yang Berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, seorang pakar motivasi. Dan kepada anda yang ingin menyaksikan siaran langsung bagi rancangan ini, anda boleh menyaksikannya di laman Facebook kami, ya, Facebook kami cariannya ikim.fm, juga di laman YouTube Ikim Media. Dan selepas itu anda bolehlah turut serta dalam sesi soal jawab, menyuarakan pandangan anda ataupun melayangkan kiriman soalan anda. Boleh buat demikian melayari, boleh hantarkan ke nombor talian WhatsApp kami, iaitu nombornya masih lagi sama, 011-29-004-004, 011-29-004-004, ataupun anda boleh coretkan saja di ruangan komen di laman Facebook carian kami ikim.fm. Baiklah, kita terus saja bersama-sama dengan Yang Berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Saya dapat mendengar suara beliau ketika ini sayup-sayup mungkin di tempat tinggal ataupun di pejabat beliau ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Saya Nazri. Apa khabar, Datuk? Luar biasa hebat hari ini. Alhamdulillah, no complain. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Tengok apa kata senyuman yang diukir oleh Datuk dan juga berlatar belakangkan perpustakaan mini, sejuk mata memandang. Okey, jadi Datuk, kita pada hari ini bakal membincangkan topik yang senantiasa kita perkatakan dalam kehidupan seharian kita ini, stres. Jadi secara lanjut, secara terperincinya, tajuk perbincangan kita hari ini, memahami dan menangani stres. Jadi semua orang dikatakan ada stresnya yang tersendiri. Tidak kiralah mungkin gugup apabila sebelum beraksi di atas pentas ataupun membuat pembentangan di hadapan para pensyarah dan pelajar-pelajar yang lain, dan dialami oleh setiap manusia, ya Datuk, perkara stres ini. Dan untuk itu, apakah sebenarnya dimaksudkan dengan stres, dan adakah stres itu dikatakan positif buat kita, dan apakah perbezaan sebenarnya stres dengan kemurungan ataupun dengan izin anxiety dan burnout? Silakan, Datuk. Terima kasih Saudara Muhammad Nazri. Ya. Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur, terima kasih DJ Hakim Radio Hakim dan juga hadirin hadirat yang menonton, yang mendengar, sama ada di rumah, di tempat kerja, dalam kenderaan atau di mana-mana anda berada. Syukur, tahniah kita dapat bersama dalam Raudhah Jiwa. Bercakap tentang stres ni, Guru Ta'bah pernah sebutnya, Guru Ta'bah sebut kat Ta'bah, he was a professor. Dia kata apa? Cuma orang gila je, hanya orang gila yang tak stres. Walaupun nak ketawa ke, nak senyum ke, nak menangis. Ya, sebab orang yang normal, orang yang siuman, dia akan stres. Dan pada dasarnya, ni yang cantik ni, pada dasarnya stres ni bagus.
Stres ni amat positif sebenarnya. Tanpa stres kita tak buat kerja. Kita takkan, anak-anak yang ada assignment, kalau cikgu tak kata siapkan esok cikgu nak tengok pukul 8 pagi atas meja cikgu. Kalau tak ada stres, dia tak ada mood nak buat homework, nak buat assignment. Dia kalau katalah pasukan bola pun, kalau tak ada stres dia main tak kurang bersemangat. Tapi kalau melawan pasukan yang kuat, lebih kuat mungkin, maka dia punya stres makin tinggi, maka dia punya adrenalin dapat dirembeskan oleh badan dengan lebih, maka mereka lebih bersedia untuk bertarung, untuk berjuang. Jadi stres dalam asasnya adalah positif. Yang jadi masalah bila apa? Bila stres yang tidak dapat diurus. Stres betul kata Nazri tadi kan, stres ni bila kita nak bercakap depan khalayak ramai, ikut kajian di Amerika dan juga di seluruh dunia, dia kata apa? Apakah perkara yang paling mereka takut? Nombor satu, kematian. Mereka takut mati. Nombor satu, kematian. Nombor dua, bercakap di khalayak ramai. Nombor dua. Jadi mereka amat tertekan, amat stres. So stres ialah sebenarnya satu perasaan ataupun emosi kita yang akan menyebabkan kesan-kesan fizikal. Yang ini akan menyebabkan kita ni rasa frustrated, fed up, marah, ataupun takut, nervous dan sebagainya. So jadi ini sebenarnya stres ini adalah reaksi badan kita untuk cabaran-cabaran yang kita hadapi, yang kita sedang tanggapi, yang sedang kita alami. Jadi ianya menyediakan badan kita untuk, kata orang putih itu dengan izin, to fight or to flight, sama ada nak berjuang atau nak cabut lagi. So itu dia. Bila sampai kemurungan, kemurungan ni dia penyakit mental. Dia ada satu masalah sakit mental dia sebenarnya murung ni biasanya berkaitan dengan keadaan sedih yang amat sangat. Kesan trauma, kematian. Maaf tak apa pernah mengkonsel banyak kes, tapi kes yang tak apa nak khususkan ni, seorang budak perempuan yang umur dalam 22 tahun, aksiden, kakinya kena potong, dia dalam keadaan kemurungan, dia tak nak hidup, dia tak nak jumpa orang. So happen to be my son, anak-anak Tok Abah punya classmate, Tok Abah pun pergi ke hospital, Tok Abah ziarah ke hospital, Tok Abah tengok dia pun, Tok Abah nak menangis tengok kakinya dah kena potong. So, tapi Allah bagi kekuatan, dapat berbincang, dapat kita terangkan, kita mulakan dengan Allah, uji kita setakat kemampuan. Orang kuat, ujiannya berat. So anak depan Tok Abah ni sangat kuat sampai Allah uji begini berat. Tok Abah mungkin tak kuat, sampai ujian pun tak seberat kamu, tapi kamu kuat. Bagi selama setengah jam Tok Abah nak pergi ke airport, tapi dia pun agak tenang. Tok Abah berikan dia satu buku rahmat di sebalik dugaan. Dan 3 minggu kemudian Tok Abah dapat report, dia kata dia pergi campus dengan ceria, dengan happy, dan of course dia perform very well. Jadi artinya kemurungan ni bila kita terlampau sedih atas satu trauma, satu peristiwa, satu kehilangan, itu kemurungan. Tapi dalam stres tidak diurus dengan sempurna, bertambah, mungkin kita akan burn out. Ni artinya kita patah semangat, tak ada mood, tak ada tenaga, itu burn out. Itu yang kena cuti panjang. Itu dia beza sikit lah antara stres, kemurungan, ataupun burnout. Itu dia Nazri sebagai mukadimah. Okey, dan apabila Datuk menyebut sebentar tadi memberi contoh tentang anak kepada rakan Datuk sendiri, iaitu ataupun cucu tadi mengalami stres, saya teringat kalau saudara-saudara kita, terutamanya kanak-kanak yang mengalami trauma peristiwa peperangan di bumi Palestin misalnya, ataupun berhadapan dengan ancaman tsunami, mereka begitu tabah dan cekal sekali walaupun tekanan diasak dengan begitu hebat Datuk. Itulah salah satu contoh bagaimana mereka ini menangani stres ataupun tekanan dan ancaman itu. Betul Datuk ya? Betul. Dan seterusnya Datuk, sebagai seorang pakar motivasi, bagaimana Datuk melihat stres ini timbul? Apakah faktor-faktor penyebabnya ataupun punca-puncanya? Punca stres ni memang berbagai-bagai lah punca stres ni berbagai-bagai, Nazir dan semua para pendengar para penonton yang tengok KLB sebab stres ni
orang yang berbeza, dia punya stres berbeza. Kadang-kadang stres untuk Nazri, tak stres untuk Tok Abah. Stres untuk saya, misal katalah teman-teman pernah bekerja di satu tempat sebagai latihan, pegawai latihan. So, Tok Abah makan di kedai seorang ibu angkat. Kebetulan memang tempat itu dia di Felda, maka hampir tiap-tiap hari dia punya jualannya lah ikan keli dengan sayur dan ikan masin. Dan kebetulan Tok Abah tak boleh makan ikan keli. Bukannya mengada-ngada, tapi Tok Abah makan ikan keli sejak kecil sampai besar. Lepas tu dah habis kotak lah, dah jemu dah. Tak boleh. Tengok ikan keli je dah tak boleh masuk. Jadi sebulan setengah Tok Abah tengok je ikan tu, agak stres lah makan. Tak ada lauk kecuali sayur dengan sambal ikan keli. Allah, nak bagi tahu tak sampai hati, nak bagi tahu pada mak angkat tu tak sampai hati. Dia orang susah. Jadi kita pun itulah Tok Abah 1 bulan memang stres. Memang stres ya. So pada Tok Abah tengok ikan keli stres, tapi pada Negeri Sembilan. Silakan Dato'. Nazri suka tak? Teruskan. Nazri suka makan ikan keli tak? Suka. Untuk Nazri tengok ikan keli senyum. Untuk Tok Abah tengok ikan keli stres. Allah. Jadi bila Nazri tanya apa punca stres, okey, tapi pada dasarnya Tok Abah secara generik, secara umum, punca stres ya, mungkin maaflah ya. Ini pun kita kena tengok diri masing-masing, bukan nak mengata siapa-siapa. Hati kita, tengok pada hati. Kalau hati kita tak murni, kita mudah stres. Hati kotor, maka kita mudah stres. Mata kita pun mata lalat, mata langat, cari benda yang tak elok, tengok keburukan orang, tengok benda yang negatif, maka kita stres. Hati. Yang keduanya ialah kadang kita ni tak serasi antara personality dengan peranan. Ya, untuk jadi DJ, untuk separuh orang sangat stressful. Duduk seorang kat studio, cakap kat mikrofon, tak ada kawan. Boleh jadi gila. Tapi untuk Nazri, wow, this is a challenge. Seronok. Satu cabaran seronok. Nampak? Tak serasi antara personality dan peranan. Ada orang tak sesuai duduk seorang-seorang. Ramai orang sesuai untuk campur orang dengan ramai, dengan bercampur dalam macam jadi tak serasi antara personality dan peranan, juga bawa stres. Ya, mungkin kita cuba nak kawal. Ini dia. Ramai orang sibuk nak kawal perkara-perkara yang di luar kawalannya. Dia tak boleh kawal benda tu. Anak jiran ni, kenapa anak jiran ni gini-gini tiap-tiap malam balik lewat ni, macam mana? Yang you risau pasal anak jiran ni pasal apa? Awak dah kawal habis anak awak, bukan artinya kita tak nak jaga tepikan orang, bukan. Jangan sibuk nak risau tentang anak orang bila anak kita masih terabai. Of course kita kena pesan, kena tegur, kena nasihat anak orang juga, betul. Tapi jangan sibuk fokus pada perkara-perkara di luar kawalan kita. Itu jadi stres. Lepas tu yang orang stres juga sebab tak tahu nak kata tidak. Jom nanti kita minum. Awak ada kerja, banyak assignment, banyak lagi belum buat. Kita kawan ajak minum. Dan you pula jenis yang tak sampai hati nak kata minta maaf. So you akan stres. Lepas tu ada orang stres sebab dia tak sabar. Dia jenis memang tak sabar, nak cepat, dia stres. Ataupun orang yang terlampau cerewet, yang terlampau perfectionist, sengit sikit dia stres. Dia tengok gambar rumah orang yang sengit, Nazri, dia tengok gambar rumah orang dia sengit. Dia punya stres sampai nak minum pun dia tak lalu sebab stres tengok gambar yang sengit. Ada. Bapak jumpa orang-orang macam ni. Ada orang jenis perisau, ada orang stres sebab nak jaga hati orang. Apa kata orang, apa kata mertua, apa kata kawan, apa kata jiran. Dia nak sibuk nak jaga hati orang sampai dia mengabaikan hatinya dan emosinya sampai dia stres. Dan of course lah, ada orang stres, ini banyak lah sebenarnya, tapi ada orang stres sebab stres button dia ataupun butang stres dia telah di-on-kan, teruja. Contoh, itu kisah benar. Ada seorang wanita, dia kata dia tenang, aman, seronok, tapi bila dia sampai ke office dia stres. Dia down, dia stres, dia minta tolong. Dan macam mana dia datang ke tempat kerja happy, masa kat park happy, kat parking kereta tempat letak kereta dia happy, nak sampai kat pejabat dia kat meja dia sedih. Tak bertres rupanya dia tak boleh tengok sebarang lelaki yang ada misai sebab bekas boyfriend dia, makwa dia, pakwa dia, seorang lelaki handsome yang ada misai, yang dia kalau nampak je teringat, dia putus kasih, dia sedih, dia stres. So ini artinya teruja.
dia punya stress button, butang stres dia telah teruji oleh sesuatu perkara, orang bermisai dan sebagainya. Inilah banyaklah antara, of course lah, kita stres juga sebab persekitaran, sebab pollution, sebab hujan, sebab ekonomi, sebab macam-macam. Itu wallahu a'lam lebih kurang Nazri. Okey Datuk Datuk telah sebut sebentar tadi punca-punca stresnya. Kalau kita lihat bila kita bercakap tentang penyakit, faktornya ada kaitan dengan persekitaran, faktor pemakanan. Bagaimana pula dengan stres? Adakah ianya wujud kebarangkaliannya disebabkan faktor keturunan? Misalnya jika mak ayah dia stres, maka anak dia pun akan jadi stres. Adakah ada faktor keturunan di punca kepada stres ini, Datuk? Mungkin bukan keturunan, tapi mungkin lebih kepada persekitaran. Persekitaran bi'ah dia. Sebab bapa kata hadiah tu kamu akan ikut siapa kawan-kawan juga persekitaran kamu. Jadi kalau mak bapak jenis yang stres, bukan sebab genetik, memang jenis stres, kalang kabut, nak cepat naikkan suara, mudah marah, maka anak-anak ni juga akan takut-takut dia akan menyimpan skrip-skrip negatif ataupun episod-episod negatif dalam mindanya. Dan bila dia tertekan, maka akan keluar skrip-skrip ini untuk diikut. Jadi ada orang yang mak bapaknya stres, mudah marah, dia pun jadi baran juga. Ada. Bukan sebab keturunan, tapi lebih kepada environment. Sebab kalau ikut keturunan, maka seolah-olah Allah itu tidak adil. Bapaknya pemarah, patut anaknya pun marah. Bapaknya bekas bantuan, anaknya memang susah nak jadi orang baik. Jadi tak adil begitu. So semua boleh berubah dengan doa, dengan ilmu, dengan persekitaran, dengan didikan. Jadi bukan genetik yang menyebabkan kita stres biasanya dalam keadaan umum, tetapi persekitaran, didikan dan sebagainya. Okey, baiklah, terima kasih Datuk atas penerangan sebentar tadi, dan kepada para pendengar, teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Banyak sekali perkara-perkara yang ingin dibincangkan menerusi tajuk pembincang kita pada petang ini, memahami dan menangani stres. Sidi Al-Utbi adalah seorang guru kepada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhuma. Dikisahkan riwayat dari beliau. Pada satu hari, aku sedang duduk di sisi makam junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah seorang lelaki Arab dari desa, mengucap salam di sisi makam baginda dengan katanya, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Salam ke atasmu ya Rasulullah. Hamba telah mendengar firman Allah dalam Al-Quran, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dan kalaulah mereka ketika menginaya diri mereka sendiri datang kepadamu wahai Muhammad, lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasulullah juga memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha menerima taubat lagi Maha mengasihani. Maka inilah hamba datang kepadamu ya Rasulullah, memohon ampunan terhadap dosaku dan meminta syafaatmu kepada Tuhanku. Kemudian si Arab desa melafazkan 2 bait syair. Ya khaira man dufinat fit turbi a'zumuhu fataba min tibihinna al-qa'u wal akamu nafsil fida'u liqabrin anta sakinuhu fihi al-afafu wa fihi al-judu wal karamu. Duhai junjungan termulia yang bersemadi di bumi akan tubuhnya, lalu semerbaklah keharuman lembah dan bukit kerananya. Jiwaku jadi tebusan kepada kubur yang engkau menghuninya. Padanya ada pribadi suci yang pemurah lagi mulia. Sidi Al-Utbi seterusnya berkata, sesudah itu aku rasa mengantuk lalu tertidur. Maka bermimpilah aku bertemu junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda kepadaku, "Ya Utbi, dapatkanlah si Arab desa itu dan kabarkanlah berita gembira kepadanya bahwa Allah telah mengampuninya." Petikan tadi telah disunting dari kitab Majmu' Syarhil Muhadzab karya Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu.
Rasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Saudara, sama-sama kita pastikan bermula pada hari ini kita latihkan diri kita agar menghadapi stres ini dengan cara yang positif, salurkan ke arah yang lebih positif bukan negatif ya. Seperti mana yang telah disebutkan oleh Datuk sebentar tadi, stres ini perlu menjadikan kita berani untuk menghadapi segala cabaran dan juga pancaroba yang kita hadapi. Baiklah saudara, kita masih lagi bersama-sama dengan Tok Abah kita iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Terima kasih Datuk atas kesediaan anda, kesediaan Datuk sendiri untuk memeriahkan lagi mewarnai rancangan Raudah Jiwa pada petang ini. Dan seterusnya Datuk, kalau dapat diterangkan dengan lebih terperinci lagi, sebenarnya apakah kesan dan tanda-tanda gejala stres yang dialami oleh ramai orang? Silakan Datuk. Itulah dia bagus Nazri. Soalan ni penting ya. Sebab kadang-kadang aku tak stres lah. Aku tak stres. Kau sibuk aku. Bila kau cakap ni aku cakap aku stres. Jadi orang stres ni antara tandanya ialah mudah marah. Ya, dia mudah sikit benda kecil-kecil. Yalah marah tu ada masanya bagus. Dia marah orang tak solat, kita marah orang lewat-lewat dia datang kita tegur marah. Ya benar sabar. Tapi ini benda yang tak munasabah kita marah, itu mungkin stres. Yang keduanya kita jadi agresif. Biasanya kita tenang ya, cool saja, tiba-tiba kita agresif, itu tanda stres. Ya, ataupun kita rasa dia kata Allah tadi Nazir kata rasa takut, rasa ekstra gemuruh. Ya, ekstra ya, dia lebih gemuruh, itu pun petanda stres. Tiba-tiba dia rasa tak mampu nak, aku tak boleh buat kerja ni, aku dulu boleh tahu, tapi aku sekarang ya Allah aku tak mampu lah nak buat kerja macam ni. Dia tak mampu nak buat kerja dengan sempurna yang dulunya mampu ya. Dia tak tenang, dia kurang bermotivasi, dia mudah sedih, selalu risau, mood yang berubah-ubah. Dia suka berkawan tapi ujung-ujungnya suka sendirian. Itu mungkin tanda stres. Ya. Ataupun itulah dia, kejap-kejap left group dalam WhatsApp tu, left group. Kejap left group dah minta masukkan balik. Tolonglah masukkan aku balik kawan. Ya betul, left group balik. Ya Allah, dia memang stres lah. Dia memang stres ya. Kesian. Of course lah, Tuan biasa jumpa juga orang yang rasa stres sampai rasa nak bunuh diri dan sebagainya. Itu dari segi perasaan. Dari segi proses pemikiran pula, orang yang stres ni dia susah nak memahami benda baru. Dia kalau belajar tak faham, dia dah stres, belajar tak faham. Tak apa pernah ya, masa stres sangat baca instruction untuk pasang toy. Ya, ada permainan cucu nak pasangkan. Kalau tak apa dah duduk setengah jam baca instruction, baca dia punya arahan, nak pasang. Tiba-tiba pembantu rumah kata, "Kenapa tak apa? Ini saya tak faham macam mana." Alah gampang ni. Dia dalam masa 2 minit dia tengok je, dia terus pasang. Dia orang pembantu rumah tak apa, dia tak stres. Tapi tak apa yang kononnya ada PhD ya, seorang profesor lah apa benda, baca instruction arahan untuk baca pasang toy pun tak mampu. Itu artinya gangguan pemikiran. Susah nak memahami perkara baru, susah nak menyelesaikan masalah yang remeh-remeh, yang simple. Tidak kreatif lah. Dulu dia sangat kreatif. Dia boleh menulis, bersajak, boleh berfikir di luar kotak. Sekarang tidak kreatif. Itu stres. Ya. So, dia jadi pelupa. Mungkin sebab stres. Dan of course, ramai pakar telah mengesahkan antara petanda stres ialah dia sakit-sakit fizikal. Pening kepala, sakit mulut. Of course lah. Orang yang stres harus kena mudah sakit jantung. Sistem penghadaman terganggu. Itu kan maaf ya. Dah 2-3 hari sembelih dah tak dapat buang air besar. Sistem penghadaman, maaf, alat kelamin pun kurang berfungsi. Alat kelamin ya, Muhammad Nazri kurang berfungsi. Ya, betul, paru-paru, rambut gugur, otot kejang, kulit jadi kering ataupun maaf ya berjerawat dan sebagainya. Ini juga kencing yang tak tus, rasa nak mual, rasa nak muntah. Ni antara ikut kajian kesan-kesan stres. Dan of course dia biasanya bawa kereta slow, tapi bila stres dia buat macam tu. Ikut kajian 80% aksiden di dunia berlaku bila pemandu tu dalam keadaan stres. Baru bergaduh dengan mak bapak, bergaduh dengan tunang, bergaduh dengan kekasih, bergaduh adik-beradik. Dan Tok Abah dah buat survey kat Malaysia, orang yang mengaku pernah aksiden, Tok Abah tanya, cuba kenang balik. Waktu tu bila? Memang kebanyakan yang mengaku, 80-90% mengaku, maksud saya tengah stres, tengah tension, tengah marah, tengah kecil hati. Be careful ya. Jadi itu perubahan kelakuan. Ya, susah nak tidur, ya nak berkomunikasi pun tak seronok. Ya, dia kadang orang stres ada yang
Ada wanita yang putus tunang, dia punya geram plan, dia makan dan makan dan makan, naik 10 kilo dalam masa 3 bulan. Sampai bekas tunang pun tak kenal dia. Tapi ada yang stres tak lalu makan, Nazri. So orang stres juga lewat. Dia selalu lewat. Dulu dia okey on time, sekarang dia lewat. Maka dia itu juga dan sebagainya. So ini dia antara kesan negatif stres. Of course jangan lupa ada kesan positif. Ya, kesan positif stres dia kita bertindak ikut rentak. Kita lebih bertenaga dan bersemangat. Kita akan dapat lebih kreativiti. Bila kita stres, ada ada tekanan, kita akan lebih banyak idea untuk selesaikan masalah yang kita hadapi, insyaAllah. InsyaAllah. Dan Datuk, ini realiti kehidupannya yang yang saya ingin bawakan. Kita dapat lihat ya, ada setengah individu tu kerap melafazkan perkataan stres ni begitu mudah saja. Misalnya, saya stres bila berada di pejabat, saya stres bila berada di rumah, saya stres bila mengacarakan majlis ni, saya stres berada di sini sana. Kadang-kadang benda tu remeh saja, mudah saja boleh diselesaikan dengan cepat. Jadi bagaimana kita berhadapan dengan orang sebegini? Apakah panduan dan cadangan untuk kita melatih dirinya agar melihat stres itu ke arah yang lebih positif, Datuk? Oh, subhanallah. Ini soalan penting ni. Sebab ini banyak berlaku ni. Ini banyak dan kerap berlaku di kalangan orang-orang muda dan yang tak berapa muda. Baik budak sekolah pun sama. Aku kalau banyak homework ni aku stres lah. Padahal kalau dia faham, kita tidak akan dapat faham sesuatu ilmu yang cikgu ajar kalau kita tak aplikasikan dengan buat homework, buat tugasan, buat kerja rumah. Bila kita buat assignment, kerja rumah, tugasan itu, kita akan mengaplikasikan ilmunya dia, jadi kita akan faham. Ya, kalau kita dengar, kita lupa, kita lihat, kita ingat. Tapi kalau kita buat, kita akan faham dan ingat. Jadi kalau orang faham, ya, punya apa yang dia buat itu dan tukar dia punya bisikan ke diri, aku kat tempat kerja dia stres. Padahal tempat kerja adalah tempat kita cari rezeki, ya, rezeki yang berkat untuk menanggung mungkin keluarga, untuk mak bapak ke adik-beradik ke. Jadi aku nak dan mencari rezeki ni jihad. Ya, ni jihad. Aku pahala ni. Setiap apa yang aku lakukan menjadi pahala. Dan kalau aku kerja dengan sungguh-sungguh, rezeki aku berkat. Bila berkat, maka akan bawa kebaikan. Jadi dia takkan rasa stres. So dan kata-kata ini sebab dia jahil. Sebenarnya orang ramai kata aku stres kat tempat kerja. Aku kalau disuruh bercakap aja jadi MC aku stres. Ini sebenarnya dalam bahasa psikologinya self-fulfilling prophecy. Artinya seperti maksud hadis Nabi, Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. Allah mengikut sangkaan hambanya. Kita rasa kita stres kat tempat kerja, wow, kita telah bunuh diri, kita sabotaj diri untuk stres kat tempat kerja. Walhal, ya, kita boleh seronok kat tempat kerja, kita boleh bahagia kat tempat kerja. Itu sebenarnya soal pesan pada anak-anak Tok Abah sendiri dan pada sesiapa yang sudi dengar. Sebenarnya Tok Abah minggu lepas sebut, kita nak pergi kerja, kita pasang banyak niat supaya kita dapat kekuatan, tenaga, inspirasi, semangat dan keseronokan. Aku pergi kerja ni, aku nak cerit sekian halal, aku nak cari ilmu, aku nak bagi salam, aku nak senyum kat semua, nak doakan orang, aku nak bermaaf-maafan sebelum balik kerja, aku nak buat baik. Bila kita pasang niat begitu, Allah akan beri kita berbagai-bagai sumber, ya, termasuk kekuatan, inspirasi, semangat, tenaga untuk bertindak. Jadi Tok Abah pesan pada semua orang yang ada dalam program kita petang ni, ya, bagus Nazri pesan tadi, kita tukar cara berfikir. Sebab ingat balik pesan Nabi, Allah mengikut sangkaan hambanya. Dan memang betul Nazri, ikut kajian pun Tok Abah sebut minggu lepas, 80% pemikiran manusia dalam keadaan biasa adalah negatif. Dalam keadaan yang tidak ada intervensi atau rangsangan, maka dia akan bersuzon, dia akan bersangka buruk. 80%. Tetapi kalau kita dapat ilmu, dapat pesanan, dapat nasihat, dapat kawan-kawan yang positif, ya, maka kita akan tukar cara positif. Sebab niat kita ataupun bisikan ke diri itu ataupun apa yang kita fikir, apatah lagi apa kita cakap, bertindak sebagai doa. Jadi jangan haramkan benda negatif. Mudah-mudahan doa kita akan jadi positif, insyaAllah. Baiklah, kita ada soalan daripada saudari Zulaika Saleh bertanyakan, Datuk, ya, bagaimana nak memujuk hati agar menghindari rasa stres dan anxiety yang datang secara tiba-tiba? Itu bagaimana, Datuk?
Wah, tu anak taubat kita tu tiba-tiba je dia rasa anxiety sampai dia punya heartbeat daripada 60 biasa normal naik ke 120. Kata ni baik-baik ni, dia kena jumpa doktor ya. So memang betul. Yang Zulaikha tadi bertanya apa nak buat bila kita tiba-tiba anxiety ada stres yang ialah kita mendadak lah. Tapi kata seorang guru tak apa pesan, kita stres bukan sebab banyak fikir, kita stres sebab kurang zikir. Wow, that is good. Bukan sebab banyak fikir is okay. Sebab Allah suruh kita berfikir. Memang tu ayat Quran banyak suruh kita berfikir. Ya. So kita rupanya stres bukan sebab banyak fikir ke banyak tanggungan, bukan, tapi sebab kita kurang zikir dan kita menanggap sesuatu itu cara negatif. Macam Nazri tanyalah, dia berpesan ke negatif. Aku tempat kerja memang stres. Mana boleh seronok kat tempat kerja? The joy of working, keseronokan bekerja. Mengarut aja Tok Abah ni, keseronokan bekerja. Tapi selepas Tok Abah bagi dia tips daripada pagi sampai tengah hari. Saat habis tengah hari sebelum berehat, dia kata, okey, balik tanya balik soalan tadi. Yang you tanya tadi. Dia tanya tadi, kenapa macam mana nak apa pentingnya seronok kat tempat kerja? Mana boleh seronok? Kerja is kerja, nak seronok. Seronok tu bila kita cuti, kita bila lepak-lepak dengan geng. Seronoknya kerja seronok, mengarut. Tapi bila dah Tuan dah terangkan semua, dia kata, ya, okey, tak apa, faham, saya silap. Soalan saya tadi tak betul. Jadi artinya, dengan ilmu, dengan kefahaman, dengan kata orang tu, perspektif baru, kita tukar kita yang paradigma bahawa Allah ini punya pengasih penyayang. Allah tak pernah menyusahkan hambanya, tapi hambanya yang menyusahkan dirinya sendiri. Allah tak pernah zalim pada kita. Kena ingat itu. Bila kita ingat dan yakin dan percaya dan kita beramal, maka kita akan kurang stres. Bukan tak ada stres. Sebab tak ada stres itu tanda gila. Kita akan kurang stres. Dan stres kita di tahap yang optimum yang akan menolak kita untuk jadi lebih positif. Baiklah, untuk makluman Datuk dan juga rakan-rakan pendengar IKIM, kita sebenarnya mengalu-alukan meraihkannya. Mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita yang mencoretkan sesuatu di laman Facebook IKIM.FM. Dinyatakan stres itu satu contoh sabotaj diri, dan ada juga yang menyatakan bahawa stres sebab kurang zikir. Stres bukan sebab banyak fikir, tapi kita kurang zikir, banyak prasangka negatif. Itu yang dipetik daripada kata-kata yang dilontarkan oleh Datuk sendiri sebentar tadi ataupun tak bahaya. Jadi kita akan berehat sekali lagi dan kembali selepas ini teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Panjang hari berkongsi santapan sanubari, pastinya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Islam menuntut umatnya supaya menjaga kebersihan. Bukan sahaja kebersihan diri, malah kebersihan persekitaran. Untuk itu, amalan penting bagi setiap pengendali makanan mengamalkan amalan pengendalian makanan yang baik supaya dapat mengelakkan risiko berlakunya keracunan makanan. Antara contoh amalan kebersihan diri yang baik adalah mempunyai kuku yang pendek dan bersih, tidak bersin dan batuk ke arah makanan, tidak memakai aksesori seperti cincin ketika mengendalikan makanan, dan sekiranya terdapat luka di tangan, hendaklah dibalut dengan pembalut kalis air. Selain mengamalkan kebersihan diri, pengendali makanan juga perlu mengamalkan pengendalian makanan yang bersih. Antara yang perlu dilakukan, menggunakan pakaian pelindung seperti apron dan penutup kepala yang bersih, menggunakan peralatan yang sesuai dan bersih seperti sarung tangan plastik atau penyepit makanan, menggunakan kenderaan yang bersih bagi mengangkut makanan ke gerai atau restoran, dan memastikan makanan yang dijual sentiasa ditutup menggunakan penutup yang sesuai bagi mengelak pencemaran. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona di Zara, Syara at IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas at IKIM, Kelvin bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan bacaan surah Al-Kahfi. Bersama Syafiq Saleh, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Rancangan Raudah Jiwa membawakan tajuk pada minggu ini memahami dan menangani stres, dan tetamu jemputan kita yang memperincikan tajuk ini adalah seorang pakar motivasi yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsah ataupun disapa mesra sebagai Tok Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang sekali lagi Tok Abah. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jadi Tok Abah, jadi kita telah bincangkan sebentar tadi antara kesan dan gejala stres ini dan juga cara-cara penyelesaiannya. Dan kita sedia maklum kes penderaan fizikal ke atas kanak-kanak semakin berleluasa, tidak berkesudahan, semakin menjadi-jadi, dan paling menyedihkan dapat liputan yang meluas di dada akhbar maupun media elektronik. Jadi pada pandangan Datuk, bagaimana Datuk melihat situasi ini? Dikatakan penyebabnya adalah kerana stres. Jadi bagaimana Datuk melihat situasi ini dan cara terbaik bagi mengurangkan lagi kes-kes sebegini? Kalau boleh kita mau lihat kes sebegini, sifar Datuk, tiada langsung. Jadi pada pandangan Datuk sendiri. Betul, tepat. Ini memang Tok Abah pun amat teruja, amat sedih, amat apa nama kata tu, terancatlah dengan ya Allah sampainya hati mendera anak dia dengan benda-benda yang bukan-bukan, pukul dengan cucu api rokok dan sebagainya, sampai meninggal pun ada. Jadi this is maaflah lebih teruk daripada binatang. Binatang pun sayang anak. Kucing tu apa baru bersalin 3 ekor so dia sayang sangat, dia jilat-jilatnya anak-anak dia. Okey. So memang benarlah selalu orang akan kata dia ni pukul anak sampai anak tu didera sebab stres. Tok Abah dah pulang balik. Kita stres bukan sebab banyak kerja ke, banyak fikir ke, banyak cabaran, tapi sebab kurang zikir. Jadi Tok Abah dah buat kajian Tok Abah spesifik ni, apa kes, apa latar belakang orang yang pukul anak, pukul isteri pukul suami, bertengkar, bercerai-berai. Rupanya maaf cakaplah sama ada dua-dua suami isteri tak solat atau salah seorang tak solat dan sebagainya. Jadi bila kita tak solat, tak berzikir, berselawat, maka kita akan stres, maka akan terjerumus dengan benda yang bukan-bukan. Sebab inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu sangat tepat. Itu satu yang Tok Abah ingatlah Dan of course lah, kita semua tahu Quran itu syifa. Jadi Quran akan jadi memberi syafaat kita kat kubur dan di padang mahsyar nanti. Jadi sebenarnya kalau kita baca Quran, kita akan tenang Tapi itulah Tok Abah suka sangat dengan saudara-saudara baru kita yang telah Allah bagi hidayat dan reward patah balik kepada Islam. Mereka sibuk baca Quran, belajar baca Quran, dan ada sistem baca Quran yang kadang dalam masa sebulan dah boleh baca Quran daripada kosong. Tapi malangnya saudara lama ni, saudara buruk yang lahir Islam, ramai yang tak tahu baca Quran, Nazri. Jadi Tok Abah, kalau awak boleh belajar macam-macam, bahasa Inggeris boleh belajar, komputer boleh belajar macam-macam, tapi kalau tak boleh belajar Quran, Tok Abah rasa itu satu alasan yang sangat lemah So tolong so belajar baca Quran, dan baca Quran, insya-Allah kita akan dapat ketenangan, dapat syafaat. Ikut kajian barang siapa. Ni kajian terbaru yang Tok Abah baca, baru tak baru pun 2-3 tahun. Dia kata apa, bila kita baca Quran dengan jahar, dengan bersuara, maka getaran kita membaca Quran itu akan menendang keluar trauma ataupun mana kata tu, ingatan-ingatan negatif, peristiwa-peristiwa negatif dan kepada kita akan ditendang keluar oleh getaran bacaan Quran. Wow. Jadi kalau kita baca Quran, kalau boleh, walau suara tak sedap, slang Jawa ke slang apa pun, baca Quran bersuara. Bersuara, getaran suara itu, walaupun kita tak pandai taranum, tapi akan menyebabkan kita akan lebih tenang, yang akan menendang keluar negative thoughts ataupun peristiwa negatif yang mungkin menyebabkan dia seperti pukul anak, dera pasangan, dera dan sebagainya. Tak dapat tidak, Tok Abah teringat nasihat Hasan Basri yang Tok Abah ulang dan ulang dalam semua ceramah Tok Abah. Hasan Basri kata untuk semua masalah, masalah rumah tangga, masalah fizikal, mental, rezeki terhalang, susah naik pangkat, cuba bertaubat dekat malam. Solat taubat 2 rakaat, istighfar 100 kali, dan memaafkan semua orang sebelum tidur. Tok Abah ulang, every program Tok Abah ulang. Untuk sebab Tok Abah dah buat survey, tak sampai 5% orang Malaysia yang buat yang solat taubat setiap malam 2 rakaat, istighfar 100 kali, maafkan semua orang sebagai asbab untuk membersihkan hati. Jadi kita akan kurang stres, bukan tak ada stres, kurang stres, dan insyaAllah tidak akan terjebak
dengan perkara-perkara yang disebut tadi. Tapi kita akan sambung lagi. Apa lagi kaedah untuk tangani stres? Okey, dan sebenarnya kita telah sampai ke minit-minit yang terakhir, Datuk, dan adakah salah satu teknik ataupun terapi bagi mengurangkan stres? Ada yang menyatakan bahawa dengan mendengar lagu-lagu klasik, lagu-lagu klasik, instrumental klasik dapat menenangkan lagi jiwa dan minda kita, Datuk. Itu situs memang kita dia diperlakukan. Kajian telah dibuat, ya, dan pengalaman kita sendirilah. Abah pun kalau dalam keadaan tertekan bila dengar lagu-lagu lama, bukan saja lagu instrumental, lagu lama yang nostalgia, ya, lagu penama banyaklah lagu-lagu nasyid yang lama-lama yang tak apa dengar, ya, di Radio IKIM memang akan tenang, ya, dan of course lah, kalau tak boleh senaikan dalam masa seminit dua ni, ya, kita bersedekah tiada hari. Itu yang Tuan Abah sebut tentang sedekah subuh. Kita letak tin kosong ke kita punya tabung kat rumah tu, letak RM1, RM10, berapa yang kita mampu tiap-tiap hari dan berdoa. Itu akan menenangkan jiwa kita, akan kurang stres. Dan sebenarnya ini dia, ramai orang stres sebab dia tak perasan, dia tengok dia punya gadget berjam-jam. Dia tak perasan, dia ketagihan sampai bukannya 1-2 jam, 5-6 jam tengok gadget tanpa sedar. Jadi itu yang mata dia stres, tengkuk dia terpungkur, badan dia posisi tak betul. Ni yang jadi stres. So diet gadget akan menyebabkan kita kurang stres. Kawal ya. Dan of course kita ni juga stres bila kita tak serasi dengan orang lain, ya. Terus banyak tak apa selalu kata serasikan roh kita dengan orang lain, itu kurang stres. Macam mana serasikan roh kita dengan orang lain? Doakan orang lain, maafkan orang lain, bantu orang lain, dan hantar gelombang sayang pada orang lain. Doakan, maafkan, maka kita akan serasi roh kita. Jadi kita jumpa kawan, kita seronok. Kata tempat kerja, kita seronok. Orang sayang kita sayang orang. Orang seronok nampak kita seronok dan happy tengok orang. Ini dia. Dan of course, kata pakar, ikut hadis pun, qailullah, tidur 10 minit lah tengah hari. Ya, mungkin sebelum Zuhur, tapi ramai juga orang buat selepas Zuhur. It's okay. Apa kata ulama kata boleh. Nabi buat sebelum Zuhur, tapi buat lepas Zuhur pun boleh. Ya, so qailullah 10 minit, dan kajian menunjukkan bahawa 10 minit tidur ataupun they call it power nap. Kata beauty sleep, ya, 10 minit itu akan menyebabkan kita tenang, kurang stres, prestasi waktu petang hebat, waktu malam pun hebat. Apa lagi yang kurang stres? Bermain-main dengan haiwan kesayangan, peluk kucing awak, main dengan hamster ke, dengan arnab ke, ya. Of course lah kalau peluk bayi, sebab bayi dikawal, dijaga oleh ribuan malaikat. Jadi kalau kita pegang bayi, peluk bayi, kita akan tenang. Ya, bau bayi adalah bau syurga, kata Nabi. Mahkumnya. So kita peluk baby, kita akan tenang. Of course exercise, banyakkan makan daging putih, makan sayur, makan buah-buahan. Tolong makan buah semasa perut kosong. Vitamin C dalam buah-buahan buat kita tenang. Itu dia, buat kita tenang, kurang stres. Vitamin C di samping good, bagus untuk kulit, ianya juga menenangkan fikiran. So makan buah sebelum sarapan, Nazri, makan buah sebelum makan tengah hari, makan buah sebelum dinner, sebelum makan malam. Ya. Lepas tu yang kita stres betul apa? Mencari barang yang hilang. Therefore, letak barang di tempat asal. Ini maksud hadis sebenarnya. So, letak barang tak asal, kalau kunci kereta, cermin mata, jam, cincin, letak satu tempat. Tak sibuk nak cari. Dan membelai orang tersayang. Peluk pasangan sebelum pergi kerja, kurang stres. Senyum dan senyum dan senyum dan senyum. Bila kita senyum saja, badan kita menerbitkan endorfin buat kita tenang. Enkiflin buat kita sehat. Dynofin bagi kita tenaga las. Ya. Kalau kita urut-murut, mandi air suam, tengok ikan dalam akuarium, insya-Allah akan menenangkan kita, dan tengok gambar mak ayah kita. Kalau tak dapat jumpa pun bercakap, telefon mak kalau masih ada, telefon mak ayah, mendengar suara mereka, kita akan tenang, kurang stres. Dan of course kalau stres yang melampaui batas, jumpalah kaunselor, minta bantuan. InsyaAllah mudah-mudahan selamat. Wallahualam. Sebenarnya terlalu banyak sekali kaedah, ya Datuk, kaedah, teknik dan cara untuk kita memperbaiki stres yang kita hadapi seperti mana yang telah digariskan oleh Islam, dan juga Datuk sebentar tadi tidak lokek ilmu untuk memberikan beberapa panduan untuk kita pada petang ini.